Ayo. Berhala Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome to Berita WWE Live. Come on, so kita akan seminit untuk 3 minit untuk come and join us. Terus. Okay, so sekarang ni kita akan bincangkan tentang pay-per-view besok, iaitu Backlash. WWE, yes. Assalamualaikum, salam sejahtera. Come on, join us. So after this kita akan live bersama dengan somebody yang sejak poyo Syah Mamat tu, aku tak tahu kan. Aku ingat admin ni Hazwan Izzuan Shah baby. Bukan Izzuan. Izzuan tu ni penyanyi tu. Izzuan yang dandut tu. Viva La Raza. Oh yo, awal. Abang rasa esok suka mana tak? Okay, so sekarang ni korang boleh drop question. So Min akan invite somebody yang acah-acah poyo dekat YouTube tu kan. Kau Mr. Palatau punya kan. So selepas ni kita akan bincangkan tentang Backlash. So jarang-jarang ni. Okay, tonight is Backlash. It's not tonight, it's tomorrow. Tomorrow, besok pagi waktu Malaysia, okay? So kenapa pakai mask? Sekarang ni kita nak sarankan kepada semua orang untuk pakai mask, sebab PKP ni masih tak habis lagi. So lepas PKP, kita akan reveal satu persatu lah. Muka Min ke apa ke sebagainya. Banyak lah kau. Banyak soalan lah. So sekarang ni Min nak jemput seorang yang paling palatau punya. So kita invite seorang ni to Backlash pay-per-view. Mana Hazwan Shah? Yeah, Mr. Palatau. Ayuh. Ni jap, Tukar-tukar je. Ni adik ke abang? Ha? Ni adik ke abang? Macam pahal siya kau. Saya budak-budak Seth Rollins, Monday Night Messiah. Kata budak waktu sekarang ni budak Seth Rollins pula. Aduh. Biasa lah, kita kena jadi lalang sikit lah. Jangan jadi lalang. Kau bahaya kau. Okay, so sekarang ni kita bersama dengan Mr. Palatau punya. So siapa ni? Siapa? Hazwan Shah Bebe. Assalamualaikum. Kau dari tadi tak bagi aku salam pun. Oh. Oi, dia lupa tu. Waalaikumsalam. Okay, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Yes, selamat datang ke Berita WWE kan, IG Berita WWE Live. So semalam kita dengan founder Malaysia Pro Wrestling. So dengan hari ni kita jemput Wolverine Malaysia lah. Dah tak ada lah, dah ada janggut sini. Oh yo. Tapi nampak hodoh Wan, tak ya Wan? Tak apa. Ini kau punya IG, ambil. Okay. So sekarang ni okay. Untuk malam ni kita akan bincangkan pasal isu Backlash lah. So ada beberapa yang kita perlu selesaikan, Encik Azwan. So kita live reaction lah. Apa pendapat kau tentang Backlash tahun ini? So sebelum kita ceritakan pasal match-match kan, so apa yang kau expect pasal Backlash tahun ni? Wah, masuk-masuk terus tanya kau tak ada nak minta aku kenalkan diri dia. Dia orang ni pun tak tahu sebab siapa aku tahu Mamat ni. bila aku minta kau kenal diri memang kau akan poyo punya lah. So tak nak. Tak. Sebelum tu disebabkan apa ni, ada live kan malam ni kan. Aku ni lah di contact oleh Everado Design. Dia orang ni buat JC. So dia orang hantar aku JC, dia orang suruh aku pakai. Dan dia orang suruh korang semua yang mana nak buat JC untuk tim futsal ke e-sport ke, nak pakai sendiri ke apa ke, usah IG dia orang, everado.design. Oh, sempat pergi promo kita cek makan. Sekarang ni cuti tanpa gaji kan. So
Mana-mana boleh cari, kita cari. Okay. So ramai macam kata admin Berita WWE versus Hazwan Shah Bebe. Rematch. Ayo. Itu bukan rematch tu, itu squash match tu. Teruk Squash min match. Berita WWE nanti. 3 minit aku settlekan. Awal sangat 3 minit tu kau. Tunggu depan ni. Tak ada lah. So- Tengok muka Min ni macam tak tahan lama je. Jenis orang tak tahan lama je. Wah, kau Kau cakap aku hodoh dia. Kau cakap aku hodoh dia. Sebab YouTube kau baru 12 subscriber kan. So sekarang ni IG aku 11. Kau relax je Min kejar kau. Kau cakap aku hodoh kan tadi. Satu sama lah. Okay, so Okay. sebelum tu siapa yang nak tanya soalan, untuk backlash sebagainya, korang boleh drop question dekat bawah ini. Okay, bawah ni. So jangan lupa lah. So okay, apa kita teruskan sebab masa untuk IG live ni sejam je kan. So sekarang ni aku tanya kau pasal apa pendapat kau tentang backlash tahun 2020 ni. Okay, semalam aku ada up video kat channel aku Hazwan Shah Wrestling dan promote. Dalam video tu aku ada sentuh pasal backlash lah. Backlash ni satu pay-per-view. Sebelum ni dia macam pay-per-view biasa je. Dah beberapa tahun sebelum ni dia adalah pay-per-view lepas WrestleMania kan. Sekarang ni aku rasa dia memang pay-per-view yang biasa dan untuk kali ni dia dah jadi pay-per-view yang bagi aku satu pay-per-view yang amat merisaukan lah. Sebab dia bagi kita harapan yang besar bila ada greatest wrestling match ever. Padahal aku rasa mungkin hype tu lebih pada Edge lawan Randy Orton. Tapi nak tak nak the whole pay-per-view tu aku rasa dah dapat vibe greatest wrestling match ever. Tapi aku dapat rasa Braun Strowman lawan Miz dengan Morrison takkan jadi greatest wrestling match ever lah. Itu akan jadi comedy match tu. So itu aku kata merisaukan lah bila dia dah janji benda tu. Tapi kalau tak dapat benda tu, apa reaksi orang, apa respon orang, mesti orang rasa macam alah biasa lah, kita macam hidup ni tak pernah dikecewakan, dikasihkan macam tu lah. Wow. Dia macam kena tipu lah game. Macam kena tipu lah. Tapi kau tak rasa ke sebenarnya result untuk WWE ni sebenarnya dah keluar awal lah. Sebenarnya kita je tak tahu. Okay, aku tahu yang diorang ni dah taping. Tapi aku jenis yang kalau boleh aku jarang buka group wrestling. Even kalau group WhatsApp yang aku ada, aku takkan baca unless kalau diorang tag aku lah. Dan diorang selalunya tahu aku tak suka spoiler, diorang takkan tag aku. And then mana-mana tempat yang ada pasal wrestling ke apa ke, aku takkan buka dan tengok selagi tak habis pay-per-view, weekly show ke apa. Sebab aku memang layan Raw, SmackDown ni, kalau selalunya aku akan tengok Astro lah. Sebab kalau lain daripada Astro, cara apa lagi yang berkat? Ayo. Kau kena tahu. Aku kena langgan Astro. Aku kena langgan WWE Network sebab aku buat duit melalui sembang benda ni kan. Aku share income sini. Aku takut benda tu tak berkat. AEW je sekarang ni aku cuba cari cara nak elak daripada takut benda ni tak berkat. Nak kena bayar zakat harta gini, nak cover semua tengok AEW. Benda tu semua kena fikir. So pasal tu aku fikir untuk tengok Raw dengan SmackDown ni dekat Astro. Even kata kalau time tu aku tak sempat tengok kat Astro pun, aku akan make sure Astro tu dibayar. Aku akan make sure WWE Network tu aku bayar, supaya even kalau aku terpaksa download sebab Astro dah habis ataupun nak rekod tak boleh, janji aku bayar benda tu. So pasal tu aku memang takkan tengok. Kalau dah ada keputusan apa ke, aku semuanya. Kebanyakan orang dia orang suka DM IG aku. Aku DM IG aku ni bukan fan-fan wrestling je. Orang suruh paid review, orang daripada Abu Geek Studios tanya pasal tech gadget. So kalau aku ingat orang suruh paid review ataupun tech gadget, aku buka sekali dia bagi gambar, contoh gambar hari tu AJ Styles dah menang Intercontinental Champion, potong itu siapa yang potong? Aduh, aku tak puas hati lah. Setiap pay-per-view mesti aku cakap mesti ada dekat 5 orang yang dah bagi aku spoiler. Setiap TV weekly show ke apa ke, mesti at least ada seorang dah bagi aku spoiler. Tapi tak apa lah. Spoiler awal-awal tu sebenarnya bagus juga lah. Tapi aku nak tahu lah, yang spoiler tu mesti budak kecil kan. Aku sebenarnya bila aku dah meluat aku pun tak buka tengok. Malah aku nak buka tengok, nanti tambah sakit hati. Tapi
selalunya bukan orang yang sama lah. Sebab once aku dah bagi tahu, bro, spoiler, aku tak tengok lagi. Oh, dia orang minta maaf, and then lepas daripada tu, orang lain pula hantar. Macam dia orang suruh member dia pula kan. Tapi best ya. Assalamualaikum. Abang Fakrul, bukan Fakrul dengan CEO, ya Allah. Okay, so sebelum tu korang boleh drop question apa-apa nak tanya dekat Azwan Shah Bebe. Tapi pasal untuk backlash kali ni, saya rasa dia orang buat dekat Florida, itu tempat WWE. So Performance kau center. rasa tempat kerja diorang lah. So kau rasa macam aduh, tempat WWE tu rasa macam dengan tak ada penonton lagi, dengan suasana Penonton yang ada. agak biasa je kan. So Penonton ada, tapi penonton yang dah dibayar pekerja kat situ. dah dibayar, so macam agak bosan, macam AEW juga kan. So untuk so kita cerita sikit lah untuk backlash ni. So akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada 7 match yang ni. 7 match. So yang the first one is greatest wrestling match ever between Edge and versus Randy Orton. Come on Edge though, Edge. Who is that? Who's that? Hey, lampak ni. Oh, kau nak main juga ni. Kau nak? Aku banyak colour. LGBT sikit. Oi, lapor nama. Tak. Apa ni? Okay, so untuk Edge lawan Randy, inilah macam aku cakap tadi, match yang paling merisaukan sebab match yang digembar-gemburkan sebagai match yang terbaik. Aku rasa match ni takkan jadi match yang terbaik kalau diorang WWE tak sekat apa yang dia boleh buat. Tapi bila match ni involve Randy Orton yang agak anti. Bila aku tengok kau ada post yang Randy Orton macam tak berapa berkenan dengan move-move yang ada kat NXT ni, flashy move ni kan. So aku rasa setakat ni bagi aku wrestling match yang berkualiti bila ada banyak wrestling move. Dan kat WWE kalau berkualiti tapi tanpa guna flashy move pun mungkin CM Punk dengan John Cena, Shawn Michaels dengan Undertaker, itu pun adalah juga flashy move sikit kan. Tapi bila Randy tak nak buat, aku tak tahu macam mana lagi yang diorang boleh buat untuk jadikan ini greatest wrestling match ever lagi-lagi dengan umur Edge. Kalau tanya aku daripada in-ring punya skill, aku tak deny yang aku lagi suka Randy Orton in-ring skill lah. Masih gempak lagi lah, walaupun dah tua. Tapi aku rasa skill dia akan tumpul lah, tak macam Goldberg lah. Dan even benda tu aku dah rasa sekarang lah. Even sejak dia buat comeback, hype aku nak tengok Edge tu awal-awal tu je. Lepas dekat Royal Rumble, lepas tu dekat Raw, macam tu je. Lepas tu lama-lama aku dah tak rasa hype sangat. Tapi aku still nak tengok. Edge still favourite wrestler aku. Cumanya sampai sekarang macam tak boleh tengok Edge betul-betul tunjuk wrestling skill dia atas gelanggang. Sebab WrestleMania dia punya match macam bergerak sana sini. Lepas tu sekarang Backlash baru nak repeat. So consider single match yang kedua dia. So macam Royal Rumble, match bergerak belakang stage, and then kita tak tengok lagi match yang normal lepas dia buat comeback. So Edge dengan umur yang macam tu, Randy Orton aku tak deny, aku suka gila Randy Orton punya skill atas gelanggang. Memang aku rasa skill atas gelanggang Randy lagi best. Tapi itulah, aku tak tahu macam mana dia orang nak buat ni jadi greatest wrestling match ever lah. Dan benda ni bagi aku harapan yang sekarang ni main roster punya match lepas ni akan berkualiti setanding NXT. Setanding NXT, tapi aku tak rasa NXT lebih jauh better lagi lah. Quality dia punya match tu lagi better sebenarnya daripada main roster. Lah. Tapi kata kalau main roster kau ada top superstar yang lagi ada nama lagi besar, kononnya lagi hebat daripada NXT, takkan dia orang tak boleh buat benda tu. Kau tengok Tyler Breeze lah, pergi main roster jadi apa, dekat NXT jadi apa. Kau tengok Cesaro dulu pernah masuk main roster, lepas tu turun NXT lawan William Regal, lawan Sami Zayn. Macam mana performance kat situ pula compare dengan bila dia kat main roster. So NXT, kalau kau nak tengok great match, memang kat NXT lah. Dan aku sebenarnya nak benda tu, kalau bukan dekat Raw dengan SmackDown, aku nak tengok benda tu dekat pay-per-view lah. Pay-per-view kot, di event besar. So macam kalau Raw bosan, SmackDown bosan, lepas tu pay-per-view pun bosan, baik tak payah ada pay-per-view, buat je lah Raw SmackDown memanjang. So sekarang ni macam boleh katakan Backlash ni kira hidup dan mati WWE ya sekarang. Dia takkan mati. Dia takkan mati tapi takkan mati, tapi dia boleh tahu dia orang ni penipu ataupun penipu. Penipu tu memang dah tahu penipu.
Itu dari dulu lagi kan. Kita dah selalu kena game. Kononnya lepas ni nak dengar apa yang kita cakap, lalas. Tapi itu pun aku tak boleh nak salahkan WWE lah. Dia orang cuba nak dengar. Tapi fans ni pun once kalau dia orang dah, okay, dia orang dah voice out apa yang dia orang nak dengar, WWE dah buat. Lepas tu bila WWE dah buat, dia orang tiba-tiba tak suka pula. Macam WWE sebenarnya aku rasa point kat sini dia tak boleh nak puaskan hati semua orang lah. So kalau tanya aku, instead of kau nak dengar sangat apa dia orang nak cakap, sebab zaman dulu tak ada pun nak terlalu dengar dia orang cakap, tapi bila ada internet, social media ni yang nak kena dengar sangat. Kalau tanya aku, takkan jadi isu ni kalau kau punya produk tu berkualiti lah, which is maksud aku dari segi wrestling match punya kualiti dengan storyline tu punya kualiti lah. Kita boleh compare lah dulu dengan sekarang, dan kita boleh compare kenapa dulu orang kata lagi best dan sekarang orang kata tak best, dan kita boleh tengok kenapa dulu ramai and then sekarang tak ramai. So, ada budak ni cakap Raw and SmackDown hampir sekarang. Ya, kalau tanya aku suka Raw. Aku tak tahu kenapa dah berminggu-minggu aku suka gila Raw. Aku dah rasa macam NXT, Raw, SmackDown jauh teruk ke bawah lah. Lepas tu aku rasa maybe sebab apa ni lah, sebab Paul Heyman lah. Dan baru-baru ni pun Paul Heyman dah kena lucut kan. So aku dapat rasa yang aku takut lah Raw jadi boring balik. Aku tengok Raw lagi better lah. Dari segi action better, dari segi storyline tak adalah nak kata better sangat, tapi dia tak mengarut macam SmackDown sangat lah. SmackDown action tak best, storyline tak best, tapi AJ Styles Daniel Bryan itu best. Tapi aku rasa macam match tu sebenarnya boleh buat dekat pay-per-view sebenarnya. Kenapa tak buat kat Backlash? Aku pun pelik kat sebenarnya. Tapi kita hold cerita pasal AJ Styles sebab kita cerita pasal Backlash, okay? So related tu at the end so, kita cerita pasal kehampiran untuk Edge lawan Randy Orton ni untuk Edge lawan Randy Orton ni, kata kalau aku kena predict, aku rasa maybe Randy Orton yang menang kot. Takkan semua kau nak buat Randy kalah Edge menang. Dan kalau tak nanti Randy nampak lagi tak relevan. Pasal yang Christian datang, Christian cakap dekat Edge macam bagi kata-kata semangat lah. Tapi aku rasa diorang ni kata-kata semangat tu macam tak jadi aku rasa. Sebab kan fail lah. Kan before this kan dekat pay-per-view sebelum ni yang Randy Orton lawan Edge yang semua tempat boleh pin kan. So macam time tu agak sebenarnya game tu bagi aku tak best lah. Memang aku totally out. Yang aku rasa game tu ataupun match tu macam sampah sikit lah. Sebab macam kau nampak macam Edge ni macam tak sampai ke limit lagi untuk match yang paling terbaik lah untuk dia. Tapi untuk kali ni aku boleh cakap kalau Edge menang kali ni pun aku rasa Edge tetap akan jadi hampir juga. Sebab kan aku rasa Edge kali ni akan hampir sebab aku tak tahu lah dia punya aku maybe Raw SmackDown Raw punya ni writer dia nak buat untuk storyline dia pergi ke WrestleMania. Aku rasa maybe dia bagi akan Randy Orton menang. Aku rasa Randy Orton aku pun menang. Aku lebih rasa Randy Orton menang, sebab kalau Randy Orton kalah lagi susah nak bagi Randy nampak relevan lah. Dan kalau Edge kalah kali ni, aku tak ada rasa benda tu akan effect Edge sangat lah, sebab Edge umur dah berapa. So dia tak perlukan sangat dah kemenangan ke championship ke apa ke. Even dia datang pun dia kata dia rindu wrestling and then dia nak tolong bakat baru. Ya, cuma ada pertikaian lah. Aku kata macam before this the greatest match untuk Edge is yang untuk World Championship, untuk yang time tu Edge spear Jeff Hardy. Itu dia kata the best match ever, dia kata. TLC ke apa? Rasa TLC ke time tu yang dia spear dekat tangan tu. Yang tag team tu kan? Tag team championship kan? Itu TLC dekat WrestleMania. Edge, Christian, Hardy Boys. Yes. Itu dia kata the greatest match lah. Tapi yang aku tak rasa yang Backlash ni dia bagi the all out performance lah dekat the greatest ever match ni kan. So aku rasa aku boleh cakap kan, aku boleh predict lah yang semua audience untuk Backlash ni dia akan jadi down juga lah. Aku rasa
Okay, audience kat rumah maybe, tapi audience dekat performance center, walaupun match ni tak best, diorang akan sorak this is awesome, diorang akan buat benda tu nampak macam best. Sebab NXT takeover baru ni time match siapa aku rasa time tu tak ada best pun. Gargano lawan Keith Lee. Lepas tu yang opening match yang six woman tag team match tu tak adalah best yang perlu kau nak chant this is awesome. Tapi sebab kita dah tahu dia orang ni dibayar oleh WWE untuk jadi penonton kan. So rasa macam mungkin kalau match tu tak best pun diorang akan gunakan apa ni crowd untuk buat benda tu nampak macam best. Walaupun kita rasa tak best, tapi itulah tak genuine lah kot. Okay, so yang untuk soalan buntat unicorn. Buntat unicorn sial. Dari semalam je aku perhati kau. Buntat. Okay, abang rasa mampu ke WWE nak tunaikan greatest wrestling match ever? Tu. Mampu ke... Yang ni macam aku... Okay, macam aku cakap tadi kot. Sekarang ni kita tak tahu. Age dah sampai umur yang aku rasa susah dia nak perform macam tu. Kau pun cakap benda yang sama. And then WWE mampu ke tak? Aku tak rasa diorang mampu. Sebab untuk nak hasilkan match yang baik pun aku rasa crowd penting. Dan crowd yang diorang ada sekarang ni bukan crowd yang genuine lah. So susah lah aku nak cakap. Buat masa ni aku rasa tak mampu sebab tak pernah lagi tengok Randy Orton buat match yang best gila. Edge aku pernah tengok lah, tapi zaman dia muda dulu, zaman tak jadi WWE champion lagi, aku pernah tengok. Aku rasa match Edge yang paling best bagi aku, Edge dengan Mysterio lawan Benoit dengan Kurt Angle, 2 out of 3 falls untuk SmackDown Tag Team Championship. Aku rasa tu match Edge yang paling best lah. Dan susah lah kalau dia orang nak compete tu pun aku rasa susah. So aku tak rasa dia orang mampu tunaikan, tapi aku harap aku salah. Aku harap dia mampu tunaikan dan buat aku rasa puas hati besok. Aku tak nak ngantuk lagi dah tengok WWE punya main roster punya pay-per-view. Selalu Royal Rumble dengan Money in the Bank je aku tak ngantuk. Lain daripada tu aku ngantuk. Survivor Series okey sikit. Okay, so untuk sekarang ni kau team Randy Orton ke kau team Edge? Aku mesti lah team Edge brother. Tapi okay, tapi sebab aku tak boleh bias. Kalau kau nak tanya pendapat aku sekarang ni, aku tak boleh bias. Kalau kau tanya ramalan aku, prediction aku kata Randy menang lah. Randy menang. Aku nak okay. Kalau kau tanya aku nak siapa pun, walaupun aku minat Edge, aku nak Randy menang. Sebab dalam ramai-ramai superstar yang ada, Randy je yang paling relevan untuk nak kejar Ric Flair dengan John Cena. Dan aku lagi prefer Ric Flair dengan John Cena punya rekod ni, Randy yang potong instead of John Cena potong ataupun Triple H potong. Kau mengharap, kenapa kau mengharap? Kenapa? Sebab Randy never left. Randy never left. Sampai sekarang aku rasa Randy nampak solid gila badan. Even time dia kalah lawan sesiapa pun, aku rasa macam tak logik bila Randy kalah. Sebab dia nampak solid kot. Pasal tu bila last aku nampak The Rock kat WrestleMania, tengok dia solid macam tu apa semua kan. Macam badan sedap lagi nak berlawan. Seorang je aku teringat time tu. Aku teringat Randy Orton je. Sebab aku nampak Randy Orton pun masih macam solid lagi lah. Yeah, so dia is the youngest yang pegang title. So aku rasa dia boleh lagi sebab Randy Orton ni masih muda lagi kan. Tak ada muda, tapi kira untuk kejar tu masih muda lagi lah. Ya. Yeah. Okay, so untuk match ni kita bagi rating berapa bintang untuk aku rasa macam rating okay match tak ada lagi nak bagi bintang dah. Tak, kau rasa yang kau rasa lah. Okay, sebab aku yakin diorang akan try very hard untuk nak capai greatest wrestling match ni. Maybe match ni takkan dapat 5 bintang. Kalau 5 bintang aku rasa the best yang diorang boleh achieve pun dalam 4 bintang. Kalau diorang try hard pun 4.5 lah. Tapi aku rasa dia akan duduk dekat 4 bintang macam tu lah. 4 bintang lah kau rasa tu lah. So Randy baru umur 40 je, still okay, memang still okay. So ada yang cakap 3/5. Aku rasa untuk match greatest ni aku rasa bagi 4 lah. Still 4 je lah. Tapi kita yang ni susah nak cakap sekarang lah. Kita kena judge bila dah habis nanti lah. Dia kata point break budak kecoh lah. Aku prefer John Cena potong rekod Ric Flair. John Cena aku okey potong, tapi bukan dengan watak baik lagi kot. Sebab dia dah 16, aku rasa dah nak dekat 20 tahun je. WrestleMania 20.
tahun ni WrestleMania 36. Dia dah 16 tahun bawa watak baik, bawa gimmick yang sama, dah tak fresh lah. Untuk aku tak fresh lah. Untuk budak-budak maybe yes lah. Sebab budak-budak kan siapa tak suka John Cena, tapi aku dah bosan lah John Cena buat benda sama untuk 16 tahun. Aku Memang nak lah. dia jadi jahat. Tapi before that aku bagi tahu kau Point Break underscore 06 ni cakap Azwan Shah mic skill je power. Budak kecoh lah. Nampak sangat kau noob. Dia ajak kau lawan dekat ring ni. Bak datang, aku nak dia cakap dekat dekat muka aku. Bak kata siapa? Air Syaukat semalam kan. Dia orang ni boleh cakap kat IG lah. Cuba cakap depan muka. Kau berani kau. Kau berani tak? Ah, Kalau aku tak berani. Aku tak berani lagi. apa ni, alah biasa lah. Dia mungkin dia watak heel. Aku sekarang ni watak face. Kalau nak tunggu aku watak heel, aku boleh watak heel. Ya. So korang boleh tanya before that korang yang mana tengok ni boleh tengok boleh DM kita orang ataupun tulis soalan, nanti kita orang akan jawab based on yang kita tengah sembangkan selepas ini. So tajuk match yang seterusnya is World Tajuk Championship. Kau punya ayat boleh tahan tajuk match yang seterusnya Waktu Macam okay, tengok kau filem. nak aku lagi ke? Cakap je lah perlawanan yang seterusnya. Tajuk match yang seterusnya. Tajuk lah. Bodohnya aku. Aku tak cakap. Tak apa. So match yang akan datang ni akan datang pula. So yang WWE Championship match between Drew McIntyre dengan Bobby Lashley. So before kita tanya, so korang boleh tanya pasal Bobby Lashley ataupun Drew McIntyre dan sebagainya. So match ni saya apa pendapat kau lah? Sebab aku rasa Drew McIntyre ni akan still kekal champion. Sebab Bobby Lashley ni macam pengganti untuk Brock Lesnar semata-mata. So kau rasa macam mana untuk match kali ni? Sama, terlalu awal untuk Drew kalah. Dan Bobby ni okay, aku dah nampak dia dah macam diberi push apa semua. Tapi untuk push yang macam ni, nak kata terlalu awal ya, dan tak ada terlalu awal pun ya juga. So untuk Bobby bagi aku, dia okay je, dia menang atau dia kalah. Tapi untuk Drew kalah tu terlalu awal lah. Tapi point dia, ya aku rasa kita patut appreciate kat sini. Kalau Brock Lesnar masih pegang champion, Backlash ni kita takkan dapat tengok WWE champion punya match. Itu benda kita kena appreciate lah. Tapi kau kena tahu sebab sekarang ni diorang menjaga rating juga dalam masa sama. So every week dekat Raw bila segmen Drew McIntyre dia akan drop banyak juga. So kalau andai kata WWE dia tukar kepada Bobby Lashley, kau rasa rating WWE ni akan naik ke ataupun makin Tak membantu. Buat masa ni lah, aku rasa karakter Bobby Lashley ni tumpul habis lah, plain gila. Macam tak ada benda sangat. So mungkin pasal tu pun aku nampak MVP yang WWE pilih untuk jadi manager dia apa kan. So sebab itulah Bobby Lashley belum ada karisma yang baik untuk jadi champion lagi. Dia ada skill, dia ada body, tapi personality dia, karisma dia tu belum lagi kot. Dan kata kalau Drew ni buat rating turun, then aku dah boleh rasa macam kita sebagai WWE fan dah tak boleh nak komplain banyak kot depan ni. Sebab tiap kali kita komplain nak Drew ni menang, nak ni menang, lala kita sendiri yang tak pandai hargai benda tu. Lepas tu memang WWE bagi kat Brock Lesnar balik lah. Jadi macam Kofi Kingston lah. Ya. So Kofi Kingston tu mic je lebih. Mic skill lebih kot. Tapi orang ramai kata dah boring dengan Kofi Kingston jadi champion. Kalau kau tanya aku tak pernah rasa boring time Kofi Kingston jadi champion. Cuma aku rasa WWE boleh buat lebih baik daripada apa yang diorang buat time tu lah. So untuk Syafiq nama dia SYFHZ Syafiq Haziq ke apa. Maybe macam Hazwan Shah pernah bagi tahu yang Drew akan kalah pada opponent yang betul, and the same time ada penonton sepenuhnya. Aku harap korang agree. So kau rasa macam mana yang budak ni macam perantau macam kau kat ni?
Kau ajar. Asal support aku pala tahu. uh, tapi tak, aku pun tak ingat sebenarnya aku pernah cakap ayat tu. Dia pula yang ingat. Ai, Tapi kau aku ni. ingat. Tapi sama, kalau memang aku pernah cakap, then memang sama juga apa yang aku fikir pun. Dia kena kalah dengan opponent yang betul kak. Sebab dia dah menang kat WrestleMania kot. Kalahkan Brock Lesnar berapa minit je weh. Kalau dia kalah dengan orang lain macam tu, aku takut nanti kemenangan dia kat WrestleMania tu nampak tak relevan sangat. Even sekarang ni pun dah nampak tak relevan sebab match tak best, crowd tak ada. So, tu je lah. Tapi aku Oh, rasa soalan. dia ada kemungkinan juga untuk si Bobby Lashley akan menang. Dia macam dia pernah menang championship untuk WCW kalau kau ingat. Sorry, ECW. CW. ECW. So kau nampak kan ECW tu dia gempak kan. Dia sebab time tu dia lawan dengan CM Punk dan sebagainya. So, Tapi kan, kalau kau tanya aku, value ECW champion time tu, memang tak boleh lawan World Heavyweight dengan WWE Champion lah. Aku boleh rasa time tu ECW Champion setaraf Intercontinental dengan United States Champion lah. Pasal tu dia orang macam apa? Willing nak bagi title tu dekat Bobby Lashley, Johnny Nitro yang sekarang ni jadi John Morrison. mhm. Uh, so tu lah. Patutnya Chris Benoit menang kan. Tapi Ya, dia tak patutnya dia tapi tak dia tak menang kan. Tak cerita lain lah tu, cerita lain lah. Tapi okey yang Alif Zafi nama dia rasanya Alif underscore Zaf ke apa nama dia. Adakah Drew akan kalah dekat Brock nanti? 50-50 bergantung pada rating lah. Kalau tiba-tiba Brock muncul balik, time Brock muncul, time segment Brock rating naik, dan Vince confirm akan bagi balik title tu dekat Brock. Tapi kalau Brock datang balik rating lebih kurang je apa ke, mungkin tak kot. Kau rasa tak ah? Rating depends Oh, on rating lah. depends on rating. Okay, so untuk match kali ni kau rasa berapa rating akan bagi? Alamak. Dah okey, dah okey, dah okey. Dah okey? Oh, okay. Tadi je Hello? Aduh, line ah. aduh, masalah Amin. Aduh, kacau ah. Ya. Jap, cuba kau buat peace, cuba kau buat peace. Dah okey, dah okey. Lambat sikit lah. Okey, lambat sikit lah. Hmm. Ya. Hotspot. Tak ada bukan hotspot. Wi-Fi ni. Ya. Okey. So, untuk match kali ni aku rating untuk Drew McIntyre dengan Bobby Lashley. Aku tak rasa match ni akan best. Aku rasa 3.5. 3.5. Oh, sama dengan ni lah. So, apa pendapat korang untuk match kali ni? Aiman Izas. Muhammad Aiman ni dia kerja nak sepak je Vince. 3.5 Bobby dengan Drew. Kalau kau tanya aku siapa menang, memang Drew lah. So kau rasa Drew akan menang lah? Okay, so untuk aku akan rasa Drew akan menang lah, sebab terlalu awal untuk Bobby Lashley untuk menang title lah. So authority handle dulu bagus. Tiba-tiba authority. Okay, so untuk pasal authority ni relax lah. Cerita dia dah lama kot. Okay, so untuk yang match yang paling orang kata paling pelik lah, handicap match untuk title WWE Universal Champion Braun Strowman dengan 2 ekor The Miz and John Morrison. Miz and Morrison. Hey. Oh. Tapi promotion baru ni dia agak best ke lah. Bagi aku terhibur lah dengan promotion dia, sebab tentu kan dia prank Braun Strowman kan. Untuk kereta tu kan. Kau ingat dekat SmackDown? Tahu yang baru ni. Promo Miz and Morrison selalunya kalau kau tanya aku memang tak pernah mengecewakan lah. Lagi-lagi aku suka gila promo dia orang dua, time Miz TV invite Otis tu. Bapak best gila tu. Ada ke idea? Aku rasa diorang ni memang pairing yang paling bagus lah. Cuma dia untuk tag team ni aku rasa agak biasa-biasa lah. Dia orang punya chemistry dekat guna mic tu memang ada.
Ya, betul. So sekarang ni macam okay. Ini aku rasa bukan kali pertama untuk handicap uh, 2 lawan 1 untuk ni. Cumanya ini kali pertama untuk WE Universal Champion. Aku rasa macam ada tapi tak ingat lah. Ya. Yeah. Tak ingat lah. Tapi last aku ingat 3 on 1 lah. Braun Strowman, Sami Zayn, Cesaro, Nakamura. Itu untuk dekat ni show biasa ni untuk pay per view. Hmm. So Uh, sekarang ni macam okay lah. Kalau semua follower-follower Min dengan Hazwan Shah Bebe ni rasa-rasa macam mana dapat korang tentang handicap ni? Tapi korang boleh drop dulu question kat bawah untuk tanya-tanya ataupun kau nak hentam si Hazwan Shah Bebe ni yang kepala tau ni. So so kau rasa macam mana untuk dapat kau aku banyak tanya kau ni sekarang ni. Apa pendapat kau tentang The Miz and John Morrison lawan Braun Strowman? uh, Kalau ni aku terus nak bagi rating lah. Rating anggap apa? Aku punya prediction aku memang Braun Strowman menang kekal champion. Takkanlah dia nak kalah dengan Miz and Morrison kot. Uh, and then itu prediction. Dan kalau tanya prediction rating aku rasa dari segi quality match mungkin aku rasa akan jadi 2/5. Tapi dari segi komedi dalam match aku rasa maybe 4.5/5 ataupun 5/5 lah. Sebab walaupun match ni akan jadi komedi, aku tak berapa suka. Aku tak boleh deny yang Miz dengan Morrison mesti akan buat kita terhibur. Betul. Memang diorang memang untuk promotion ke ataupun skill mic ke sebagainya memang dia akan 5/5 aku rasa. Memang terbaik lah. Sama kat Syam Syafiq cakap still awal lagi untuk tengok Strowman kalah. Maybe match Strowman handicap sama akan jadi Sami Zayn dengan apa ni? Kevin Owens dengan Sami Zayn. PPV handicap AJ Styles lawan Kevin Owens Sami Zayn lah. Betul, yang tu aku ingat tu. Ya. Yeah. Tapi aku rasa macam rating untuk match ni aku rasa kalau kita nak review pun pada awal pun tak best juga kan. So bagi aku memang game ni akan bosan. Dan akan habis awal. Kau rasa macam mana? Habis awal tu logik gak. Tak habis awal pun logik gak. Tapi aku tahu match ni mesti ada unsur komedi kot. Kalau promo build up pun dah ada komedi. Tak kalah, tak ada komedi langsung dalam match. Kalau tapi dia kata Big Show buat comeback tiba-tiba kau. Big Show buat comeback time bila? Big Show buat comeback. Big Show dia boleh bila-bila dia nak buat comeback, dia buat comeback. Dia nak jadi watak baik ke, nak jadi watak jahat ke, ikut suka dia, ikut mood dia. Ikut suka dia. Tapi dia sekarang ni dia buat apa dekat WWE? Kau tahu tak? Dia berlakon ni kan, Netflix The Big Show Show. Yeah, so dia sekarang ni adalah pelakon. Sama juga dengan Roman Reigns. Walaupun cerita Roman Reigns ni tak boleh nak buka dekat WWE, tapi kita buka je lah. Sebab aku tahu bila pasal Roman Reigns ni memang semua orang akan kecam kau kan. Alah, biasa lah. Apa korang tengok bola, abang botak attack Liverpool. Come on, aku kena cari someone untuk aku ni juga. Baru suasana tu hidup. Pasal tu aku guna John Cena Roman. Abang botak MU, mesti lah tak suka Liverpool. Aku wrestling, mesti ada yang aku tak suka juga. Aku tak suka Roman dan John Cena. Barulah hidup suasana. Kalau semua aku nak suka, semua aku tak suka, bapak bosan gila. Ya tu. So okay, kau bagi 3/5 untuk match kali ni kan, untuk Braun Strowman. Aku bagi 2/5 kalau quality match. 4.5 dari segi komedi dalam match. Komedi saja aku bagi 4.5/5. Tapi quality match aku rasa mesti 2/5 lah. Susah aku nak ingat bila je match Miz ada match yang best lah. Last aku ingat pun Miz lawan Dolph Ziggler dulu untuk apa? Intercontinental Champion. Okay, so sekarang ni kita ke match seterusnya sebab kita ada lagi setengah jam, lagi 15 minit, 20 minit lagi untuk live. So untuk Raw Women Championship match antara Asuka dengan Nia Jax. Wah, ini sengit doh. Ini aku pun tak tahu siapa. Tapi kita fikir logik untuk kata kalau Asuka kalah awal macam
Asuka kalah macam awal sangat pula. Kita dah biasa dah. Brown kalah macam awal sangat. Blue kalah macam awal sangat. Ni bila Asuka kalah pun macam awal sangat. So mungkin Asuka kalah, Naya menang tapi DQ ke, count out ke, tak tahu lah. Sebab aku rasa dua-dua ni macam tak boleh kalah. Tapi dengan kualiti kerja yang Naya tunjukkan lately ni, mungkin Naya kalah kot. Mungkin diorang nak bagi Asuka naik untuk lawan dengan Shayna Baszler, naikkan nama Asuka lawan Shayna Baszler, dan yelah, Nia Jax macam mana pun dia punya hasil kerja ke apa ke, dia tetap apa ni, dia tetap macam apa, orang boleh tahu yang dia ni satu force yang besar untuk nak kalahkan, tak senang even dia bermasalah sekalipun. So nak bagi Asuka naik, aku rasa Asuka menang tak, Nia akan kalah sebab Nia ni perangai watch dia banyak sangat. Aku rasa dah boleh kira ni banyak gila tu. Ya, tuan semua cakap Asuka is rating champion, semua rating champion. Bukan. Asuka akan menang. Asuka, Nia Jax buncit. Woi, kau rasisnya. Bukan buncit, bucik. Aku pun tak tahu apa maksud bucik. Aku rasa tapi tak tahu dia body shaming ke? Ni Liverpool lawan Morgan. Liv Morgan. Aku ingat Liverpool dia. Tu lah, Nia Jax injured ramai gila. Charlotte Flair tiba-tiba. Okay, so sekarang Nia Jax ni ramai orang macam nak buat keluarkan petition. Ramai orang tak puas hati dengan Nia Jax sebab nak dia fired. So macam dia dah buat baru ni dia kan dia macam aku buat feed dekat BTWE yang mana dia dah cederakan somebody ya dekat dahi dia. Oh, Kairi Sane. Yes, Kairi Sane. So Nia Jax injured ramai gila kot. Nah, itu lah. Dia macam bulldozer kot. Dia kena pergi ke performance center balik Kenapa kena pergi performance center balik? Yelah, training balik kira sebab wrestling ni ini kena tanya Syaukat lah, tapi bagi setahu aku wrestling ni dia ada the art of performing together dengan dia punya opponent. Keselamatan musuh dia dalam gelanggang tu sebenarnya dia kena jaga juga, walaupun dia berlawan dengan orang tu, dia bertanggungjawab atas keselamatan opponent dia. So aku ingat lagi dulu siapa tak landing The Miz kot. The Miz ke siapa tak sambut R-Truth ke Kofi Kingston elok-elok. Lalas kena warning bagai apa semua kan. R-Truth. So apa ni memang diorang dipertanggungjawabkan untuk jaga keselamatan co-worker diorang. Kita nampak dalam gelanggang, kita nampak diorang tu macam bergaduh musuh, tapi hakikatnya diorang rakan sekerja. So kalau Naya tak boleh nak protect rakan sekerja dia, then dia membahayakan orang lain lah. Nia Jax adalah New Jack versi perempuan. So yang tu aku rasa easy decision lah, Asuka menang. Asuka akan menang lah. Ya, sekarang ni line okey tak? Okay. So sekarang ni Ronda akan ada dekat mana? So Ronda nanti kita akan cerita pasal Ronda. So untuk rating untuk game ni aku rasa macam tak biasa juga. Maybe dia akan kalah macam, aku rasa dia takkan kalah, maybe DQ lah. Maybe Kairi Sane akan datang balik untuk selamatkan Asuka. Maybe aku tak rasa Asuka akan kalah senang-senang macam tu. Sebab ni pay-per-view Backlash ya. Mungkin ada repeat satu lagi dekat next pay-per-view ke kan. Time tu baru kalah betul-betul. Tapi yang ni pun aku rasa match akan berakhir dengan count out ataupun DQ lah. Tapi Asuka retain lah. Asuka akan retain lah. Okay, so sekarang ni kita akan ke match yang seterusnya. Before that, kalau korang nak tanya soalan, boleh drop question. Kita tinggal lagi 15 minit lagi. So untuk match yang seterusnya is Women Tag Team Championship. Bayley, Sasha, Alexa Bliss and Nikki Cross and the Iconics. Aku tak faham, dia orang tak rasa segan ke buat benda tu. Jadi aku agak memalukan juga Tapi itu lah, kita pun maybe diorang entertainer macam The Miz and Betul tak? So aku rasa dia memang tag team yang agak untuk
entertainer lah kan. So kau rasa macam mana tag team ni? Ah, Macam mana Aku dapat rasakan match ni akan best. Sebab walaupun aku tak suka Bailey punya karakter sekarang ni, aku boleh ingat balik WrestleMania, uh, apa, Super Showdown, apa lagi ya, WrestleMania Super Showdown. Antara match aku suka adalah SmackDown Women's Championship lah, dan semuanya ada Bailey ya dalam tu. Uh, dan dalam match ni ada Bailey. Aku kebanyakan match Peyton Royce aku enjoy sebab aku suka Peyton Royce kot. Lepas tu ada Alexa Bliss pula dalam match ni. Girlfriend lama kau kan? Ha? Girlfriend lama kau kan? Tak, aku masih dengan Alexa. Alexa sayang, masuk live nak? Jangan. Oh. Jangan. Tak, Jangan. dia tak make up lagi. Jangan. Dia tak suka orang macam kau. Baik. Habis dia buat apa dengan aku kat sini? Tak apa sayang. Mandi dulu. Oh yo, mandi dulu. Lain macam kau. Kan nanti ada orang lain tengok ni, kena kecam lah. Itu masalah. Ya, itu kena kecam tak apa. Tapi apa ni, Alexa kan bela babi. Kan nanti dia ingat rumah aku ada babi. Okay, so sekarang ni kau ada yang Hanif Jamal, Alexa Bliss and Nikki Cross become 3 times women championship. So dia rasa Alexa Bliss akan menang. Aku rasa Sasha dengan Bailey maybe akan kekal lagi sebab aku nampak yang WWE maybe nak build story Sasha lawan Bailey dekat SummerSlam. Bila Sasha dengan Bailey lawan kat SummerSlam, kalau diorang kalah terlalu awal dan diorang bermasalah terlalu awal, dan macam tak nice lah kalau nak buat storyline sampai SummerSlam tu. Maybe dia akan kekal lagi dan maybe akan kalah dengan cara yang lebih epic. Mungkin dekat match ni diorang akan buat macam Sasha dengan Bailey together berjaya diorang dua berjaya overcome Iconics, berjaya overcome Alexa Bliss dengan Nikki Cross. Maksudnya diorang berjaya defend dengan dua tag team kan. So diorang akan belagak lah benda tu. Diorang memang kawan baik lah, bestie lah apa. So aku rasa Backlash ni diorang retain lagi. Dan untuk Backlash ni aku rasa match ni akan best lah. Bukan sebab ada Alexa dengan Peyton Royce. Memang aku suka tengok diorang kan. Lain macam lah. Tapi tu lah, kebanyakan match Bailey aku tak tahu kenapa aku enjoy lah. Aku rasa macam Super Showdown ada 2 je kot match yang best bagi aku. Antaranya SmackDown Women's Champion. WrestleMania daripada 3 match aku enjoy tu, salah satu SmackDown Women's Champion. Cuma hari tu Money in the Bank Bailey dia lawan ke? Oh ada, Bailey lawan siapa? Ada Money in the Bank? Bailey tak lawan kan? Ya, aku tak ingat lah. Aku tengah hang. So tapi ni lah, aku rasa match ni best kot. So kau rasa siapa menang? Dan berapa rating yang kau akan bagi? Aku rasa match ni boleh dapat 4/5. Siapa menang, macam aku cakap tadi, Sasha dengan Bailey retain. Fami Hui, Tamina. Bailey lawan Tamina. Tapi match tu tak best. Memang tak best pun lah. So sekarang ni untuk rating yang kau akan bagi berapa? 4/5. 4/5. Okay. So sekarang ni kita ke match yang seterusnya. Sebab aku rasa yang akan menang siapa? Lah tadi dah sebut. Kau ni line betul cloud ke apa? Sasha dengan Bailey lah. Tak. Line cloud lah. Cuba kau buat piece siap. Okay. So sekarang ni okay good. Halal lah tu. Biasa line Selcom biasa macam tu. Okay, so sekarang ni untuk match yang rasa biasa-biasa je. United States Championship antara Apollo Crews dengan Andrade. Yang ni pun kan macam-macam boleh jadi. Tapi yang first kali yang mungkin akan jadi, alasan kita yang selalu ni lah, mungkin terlalu awal untuk Apollo kalah. Alasan klise lah. Tapi
Dia baru lagi kot. Dia paling baru. Kau cakap nyanyi pula. So macam betul lah. Tapi walaupun dia terlalu awal tak kalah, aku rasa kalau WWE pandai kat sini sebab ada baca yang WWE ada plan nak tukar Apollo jadi apa? Watak jahat kan? Watak jahat. Yelah, So, Apollo. bila dia jadi watak jahat tu, mungkin dia akan kalah match ni. Lepas tu dia mungkin akan salahkan Kevin Owens tak datang tolong ke, Kevin Owens datang kacau ke apa ke. And then dia mula jadi jahat bila dia ni lah berfeud dengan Kevin Owens. So ada dua possibility lah. Yang ni susah gila. Tapi aku lebih kata terlalu awal untuk Apollo kalah. Tu lah, aku rasa benda sama tak. So match ni terlalu biasa lah. Terlalu biasa. So macam tak ada yang interesting sebab every week show yang sama. So dia Andrade lawan Apollo sebagainya. Tapi aku rasa tetap Apollo akan menang juga. Hai Mela. Huh? Tak. Tak ada apa. Apollo jadi watak jahat macam cringe JR. Okay. Betul lah sebab dia watak baik sekarang macam Bobby Lashley kat dia plain. Tak ada apa-apa yang best sangat pasal dia lagi. So mungkin WWE nak cuba jadikan dia watak jahat, nak tengok dia okey tak okey. Muka macam baby face macam tu takkan nak jadi watak jahat siap. Come on lah, Bailey boleh. Bailey sanggup potong rambut dia nampak jahat. Tapi macam Apollo nak potong apa? Jambang lah. Potong jambang. Oh jahat sial. Itu je aku boleh fikir, tak ada benda lagi yang boleh potong. Ya tu lah. Tapi Fami Hoi juga. Tapi Zarina injured ke tak tu? Tiba-tiba je Zarina injured. Aduh, dia ni gila perempuan lah fikir Zelina. Ya tu lah. Tapi kalau Zelina injured, memang tak lah, aku rasa kesian lah dengan grup Zelina Vega ni asyik kalah memanjang. Andrade lah, AJ Garza lah. Ya macam Fakrul Razi 10 ni macam bodoh je. Tim Andrade berpecah macam tu je. Tahu, aku dah nak tengok tim Zelina Vega lawan tim Seth Rollins. Kau nak tengok lah. Tapi aku rasa untuk yang kali ni untuk match kali ni tetap rasa biasa. So rating yang aku akan bagi sendiri untuk match ni adalah 1/5. Sebab dah bosan aku tengok sangat. Every week game yang sama. Maybe tak ada benda yang interesting pun bagi aku. Kau rasa? Aku lain. Aku mungkin bagi match ni 4 atau 4.5/5 sebab aku tahu tak gelanggang dua-dua ni sedap gila. Apollo Crews lawan best, Andrade lawan best. Ya. Tapi might still dua cloud. Maybe akan cloud lah. So okay, kita akan last match before kita end iaitu Jeff Hardy lawan Sheamus sebab terlalu banyak sangat promotion yang before dia nak end pun dia bantai juga Jeff Hardy bantai Sheamus. Tu lah macam video yang kau baru-baru ni dekat YouTube channel Hazwan Shah Bebe tu kan. So yang aku kata Jeff Hardy ni kalau better ada hacker untuk cantikkan storyline dia. Kan? So kau rasa macam mana untuk match dia? Okay, sebab kita ada lagi berapa minit? 4 minit 9 minit lagi. Oh, kita start 10-5 minit. 10-6 minit. 10-6 minit So, lagi 6 minit 6 minit. Sorry, 6 minit. Okay, Jeff 10-6 minit. Kira habis 11 6 minit tu. 6 minit lagi. Sheamus lawan Jeff. Aku intrigue untuk nak tengok dia orang punya storytelling dalam match. Aku dapat rasa yang feud ni takkan habis kat Backlash lah. Aku rasa match ni akan ada lagi. So bila match ni akan ada lagi, aku pun tak boleh nak decide siapa menang. Sebab mungkin Jeff Hardy menang roll up, Sheamus tak puas hati. Ataupun Jeff Hardy menang macam biasa, Sheamus tak puas hati. Sheamus cek pasal lagi. Alah, aku dah nampak Sheamus ni macam another King Corbin lah. Buat benda-benda bodoh yang lagi macam rasa macam lah, kenapa kau buat karakter Mamat ni macam ni kan. Sebab macam King Corbin dengan makan anjing semua tu lah. Aku rasa sama dah. Sheamus dapat watak jahat macam King Corbin bawa. Jadinya
kalau Sheamus kalah dia mungkin akan tak puas hati, macam King Corbin kalah dengan Roman banyak kali, tak puas hati nak lawan lagi dengan Roman. Tapi kalau Sheamus menang, tak mungkin Jeff Hardy akan berdiam je kot, mungkin Sheamus akan bully lagi. Aku rasa benda ni akan panjang lah. So quality match aku rasa maybe 3/5 je kot, ataupun 3.5/5. Mungkin biasa je kot, mungkin fokus storytelling. Tapi itulah, siapa menang aku tak boleh predict match ni, susah gila. Sheamus boleh menang, dia boleh menang. Tapi lebih pada Sheamus menang kot, sebab aku rasa benda ni akan jadi panjang ni. Betul juga. Tapi bagi aku akan pilih Jeff Hardy lah. Sebab untuk storyline dia baru buat comeback kan. So aku rasa dia WWE akan buat storyline yang macam Jeff Hardy menang dan Sheamus lagi tak akan jadi heel yang betul-betul heel lah kan. So dia akan tetap, maybe aku rasa untuk match ni boleh katakan 4/5, boleh katakan 4/5 4/5 untuk fight dengan The Greatest Match ni. Aku rasa dia match ni dia letak dekat main event tu lah. Kau tak silap Tak. Aku tak rasa. Aku rasa Edge dengan Randy Orton tu akan jadi main event. Ya. Apa ni, untuk Sheamus Jeff Hardy tu, Jeff Hardy dah pernah menang lah Sheamus itu beberapa minggu lepas. So pasal tu aku rasa mungkin Sheamus pula yang menang kali ni, dan dia mungkin akan belagak lagi ke kacau bully-bully lagi Jeff Hardy sebab dia dah menang. Sebab Sheamus pun WWE plan nak push, and then Jeff Hardy ramai nak dia jadi champion, so dia pun tak boleh kalah. So pasal tu benda ni aku rasa susah lah. Betul. Aku setuju dengan tu lah. Sebab yang Syafiq Hazim pun cakap Sheamus akan menang sebab Jeff Hardy pernah menang. So kalau Sheamus kalah, Sheamus akan nampak tak strong. Betul. Sebab aku fikir macam tu juga lah. Sebab Jeff itu dah menang sekali, Sheamus WWE nak push, Jeff pun WWE nak push. So susah lah, bagi aku benda ni susah. Tapi itu aku kata aku lebih pada Sheamus lah. Ya. Lagi So, 7 minit dulu. Yang Fahmi Hui, pendapat sikit, boleh just balik tak daripada Money in the Bank punya pre-show match antara Sheamus and Jeff Hardy? Money in the Bank bukan Jeff Hardy lawan Cesaro? Dia Money in the Bank yang dulu-dulu kot. Tak tahu pun. Pre-show. Wah, ya pre-show ni lah Jeff Hardy lawan Cesaro lah. Dah weh, lagi 2 minit. 2 minit lagi. So, okay. Untuk yang ni, kau dah cakap Sheamus akan menang. So, tomorrow kau ada buat reaction ke apa sebagainya? Tak ada. Backlash nothing to do lah. Sebab kalau greatest wrestling match ever, nak fokus Edge dengan Randy Orton tu, nak kaji betul-betul. Kalau kau nak buat live and then kau nak layan orang, susah lah. Kau nak study match tu lah. Okay, so sekarang ni kita berbaki lagi 2 minit. So maksudnya 10-5 minit dia lah. 10-6 minit. So untuk kau rasa untuk Backlash, the whole pay-per-view ni rasa macam mana? Berapa aku rasa rating the whole rating? Per 5 ke per 10 ke apa? Per 5 lah. Per 10. Per 5. Aku rasa overall maybe ada chances untuk jadi 4/5 kot. Sebab diorang mesti try hard kot. Adanya match Andrade Apollo, Edge dengan Randy Orton mesti akan cuba sedaya upaya. So aku rasa dia tak akan jadi pay-per-view yang mengecewakan. Dia antara sedang-sedang, tengah-tengah ataupun best. Antara dua tu je. Tapi kalau dia mengecewakan, damn, dia orang memang teruk. Ya, so sekarang ni aku rasa pun aku boleh katakan untuk Backlash kali ni rasa aku dia sedang-sedang je lah, sedang-sedang je. Tak macam pay-per-view akan datang untuk SummerSlam ke apa sebagainya. Okay, so thank you so much untuk pada korang yang sudi menonton IG Live WWE bersama Hazwan Shah Baby. So apa ni, Everado Design, follow. Thank you Everado Design bagi baju. Korang nak check JC, follow IG everado.design. Diorang design cun-cun sampai korang suka punya. Yeah, so untuk IG Live ni disponsor makanan ayam ni, iaitu Syaris online marketing. So korang nak beli ayam, boleh pergi ke Facebook. Ayam tu memang terbaik punya. So harga dia RM7.80. Harga market RM8. So korang boleh beli dengan Syaris online marketing dekat Facebook. Okay, thank you so much. Thank you so much untuk korang
watching. So boleh layan balik dekat IG live Min nanti. So thank you so much. Assalamualaikum. Thank you Azam.